Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Kita masih lagi baca bab yang pertama, bab ikhlas tu, dan kemudian kita dah sampai ke muka surat 73. Bagi mereka yang pakai kitab macam saya, mungkin ada yang pakai kitab macam saya, maka muka surat sekarang ialah muka surat 73. Dan mereka yang menggunakan kitab seperti yang terdapat di dalam PDF, ialah muka surat 47. Muka surat 47, iaitu tajuknya Al-Hadith Allati 'alaiha Madarul Islam. Sedikit peringatan, yang kitab dalam PDF itu di banyak tempat diletakkan tajuk, tetapi kalau nuskah asal kitab, tajuk itu tak ada. Jadi bermakna mungkin orang yang catat ataupun dia tulis tu dia yang letakkan tajuk. Okey, kita sambung bacaan kitab tersebut. Qala al-muallifu al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa mimma yanbaghi al-i'tina'u bihi bayanul ahadith allati qila innaha usulul islam aw usulud din aw 'alayha madarul islam aw madarul fiqh aw madarul ilm, fanadhkuruha fi hadzal mawdi'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata bahawa di antara perkara yang sepatutnya diambil berat mengenainya ialah menjelaskan mengenai hadis-hadis yang dipanggil hadis tersebut ia adalah usul Islam ataupun asas-asas dalam Islam, ataupun hadis tu dinamakan sebagai usuluddin, asas-asas agama, atau hadis-hadis yang mana di atasnya berlegar Islam. Maksudnya hadis-hadis yang merupakan paksi Islam, hadis-hadis yang mana berputarnya perkara-perkara di dalam Islam ini pada hadis-hadis tersebut, atau mungkin kita kata hadis yang merupakan paksi Islam, ataupun hadis yang merupakan paksi fiqh, atau hadis yang merupakan paksi ilmu. Maknanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata, sebelum ni kita kita baca bahawa di antara hadis yang merupakan perkara yang penting dan perkara yang asas tonggak di dalam Islam, dalam syariat, ialah hadis berkenaan dengan niat. Tapi selain daripada hadis yang berkaitan dengan niat, ada lagi hadis-hadis lain yang dia dipanggil dengan nama usul Islam, ataupun dipanggil hadis itu usul din, atau hadis yang dipanggil madarul Islam, atau madarul fiqh, atau madarul ilm. Maknanya hadis-hadis yang lain yang kandungan dia begitu penting dan begitu luas skopnya,
sehingga hadis itu dipanggil dengan nama usulul Islam, asas Islam, tonggak agama, ataupun hadis itu merupakan paksi dalam Islam, paksi dalam fiqh atau paksi dalam ilmu agama. Jadi hadis itu sewajarnya kita baca atau paling kurang kita tahu berkenaan dengan hadis-hadis tersebut. Fanadhkuruha fi hadzal mawdi', maka kami akan sebutkan hadis tersebut di tempat ini, dalam kitab ini, li'anna ahadaha hadithu innamal a'malu binniyah wa li'annaha muhimmah. Kerana salah satu daripada hadis tersebut ialah hadis innamal a'malu binniyah, hadis yang telah kita baca sebelum ini, iaitu innamal a'malu binniyah itu dia adalah merupakan salah satu daripada hadis yang dikatakan tonggak dalam Islam. Wali annaha muhimmah, dan kerana hadis-hadis tersebut ialah merupakan penting. Hadis-hadis tersebut adalah sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Jadi seolah-olah macam Imam Nawawi rahimahullah nak sampaikan kepada kita, oleh kerana beliau dah sebutkan salah satu daripada hadis tersebut, hadis yang merupakan paksi Islam, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah nak datangkan lagi beberapa hadis lain yang juga dikatakan ia adalah merupakan tonggak atau paksi dalam agama ataupun dalam syariat Islam. Fayan bagi an tuqaddama, jadi oleh kerana hadis yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyah itu begitu penting, maka sewajarnya ia didahulukan, maknanya dia disebut dahulu. Jadi itu yang pertama. Baik. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi 'adadiha ikhtilafan katsira. Sesungguhnya para ulama mereka telah berbeza pendapat mengenai bilangan hadis-hadis yang merupakan tonggak dalam Islam dengan perbezaan yang banyak. Wa qad ijtahada fi jam'iha wa tabyiniha al-Syekh al-Imam al-Hafidh Abu Amr Uthman bin Abdul Rahman al-Ma'ruf bin Salah rahimahullahu ta'ala. Dan sesungguhnya al-Syekh al-Imam al-Hafidh Abu Amr Uthman bin Abdul Rahman, beliau telah berusaha menghimpunkan hadis-hadis tersebut dan memberikan penjelasan mengenai hadis-hadis tersebut. Yang imam itu dikenali dengan panggilan Imam Abu Amr Uthman bin Abdul Rahman, itu dikenali dengan panggilan Ibnu Salah. Beliau lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Salah rahimahullahu. Jadi para ulama mereka telah berbeza apa sebenarnya bilangan dalam Islam. Maknanya hadis itu merupakan tonggak dalam Islam berapa banyak. Jadi tetapi yang antara ulama yang mana telah berusaha keras dalam menghimpunkan hadis tersebut dan juga menjelaskannya ialah Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, yang mana nama sebenar beliau Abu Amr Uthman bin Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala. Tapi beliau lebih dikenali dengan nama Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala ini, beliau lahir pada tahun 500, beliau lahir pada beliau meninggal dunia pada tahun 463 Hijrah. Ini Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ini yang telah mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan menjelaskannya. Ini Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala ini ialah ulama, seorang alim yang besar dalam bidang hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 643 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 643 Hijrah. Beliau lahir pada tahun 577 Hijrah dan beliau meninggal dunia pada tahun 643 Hijrah. Ini Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau meninggal dunia ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala masih lagi kecil. Jadi Imam Nawawi waktu itu baru berusia lebih kurang dalam 12 tahun. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah tak sempat jumpa dengan Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Walaupun waktu itu Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala
meninggal dunia berada di Syam waktu itu. Dan beliau waktu itu memegang jawatan sebagai pengajar di Darul Hadith Al-Ashrafiyah yang ada di Syam, di Dimashq waktu itu. Baik. Jadi ini imam besar dalam bidang hadis, dan beliau juga ada karang kitab usul hadis yang paling masyhur, yang mana dibaca, yang mana para ulama telah banyak berkhidmat kepada kitab usul hadis yang beliau karang. Asalnya kitab tu dinamakan Ulumul Hadis, tetapi lebih dikenali dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Baik. Wala mazida ala tahqiqihi wa itqani, dan tidak ada yang lebih, tidak ada yang melebihi pada tahqiq dan ketelitian beliau. Maknanya apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibn Salah itu begitu teliti di dalam mencari hadis-hadis yang merupakan tonggak dalam Islam. Fa ana anqulu ma dzakarahu rahimahullahu mukhtasira, maka di sini aku mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, aku akan menukilkan apa yang beliau sebutkan dengan ringkas. Wa adummu ilaihi ma tayassara mimma lam yadhkurhu, dan aku juga menambahkan kepada apa yang beliau sebutkan, apa yang dimudahkan kepadaku daripada hadis yang beliau tak sebutkan. Maksudnya Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan sebilangan hadis, dan Imam Nawawi rahimahullah tambahkan beberapa lagi hadis yang tak disebutkan oleh Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Kerana apa? Fa inna ad-dinan nasihah, kerana agama itu ialah an-nasihah. Agama itu ialah an-nasihah di sini maksudnya memberikan kebaikan kepada orang lain, menjaga kepentingan dan juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di atas dasar nasihah, memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain, mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak berpada dengan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala, beliau tambah lagi beberapa hadis yang lain. Wa minan nasihah an tudafal faidatu allati tustaghrabu ila qailiha, faman fa'ala dhalika burika lahu fi ilmihi wa halih. Seterusnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, termasuk di dalam nasihat juga ialah disandarkan sesuatu faedah yang dianggap luar biasa kepada pengucapnya yang sebenar. Barang siapa yang melakukan demikian itu, makna barang siapa yang sesuatu ucapan itu dia sandarkan kepada siapa yang sebenarnya cakap, maka akan diberkati pada ilmunya dan hidupnya, atau pada keadaannya, hidupnya. Ini antara perkara yang sangat penting ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini termasuk di dalam amanah ilmiah. Di dalam amanah dalam ilmu ialah seorang kalau dia nukilkan satu perkara, satu faedah, satu ilmu yang mana sebenarnya dia itu bukan daripada dia, itu diambil daripada orang lain, maka amanahnya ialah dia kena sandarkan ucapan tu pada siapa yang cakap. Maksudnya dia kena bagi tahu yang cakap ini sekian imam, yang cakap ini sekian orang, kena sandarkan. Sampailah ke hari ini pun dalam penulisan tesis, orang-orang penulis tesis dia perlu amanah di dalam menyebutkan rujukan. Kadang-kadang bila satu ucapan tu hebat, kalau tak disandarkan kepada siapa pengucapnya yang sebenar atau siapa yang penulisnya yang sebenar, maka bila orang itu tulis, maka orang kata hebatnya dia ni, dia cakap begini, dia jumpa kajian dia sekian, dia telah membuat satu penemuan yang hebat, yang besar, yang begitu menakjubkan. Tapi kadang-kadang sebenarnya itu bukan daripada dia, itu daripada orang lain. Jadi kerana itulah Imam Nawawi rahimahullah ingatkan bahawa bila satu ucapan yang mana dianggap hebat, kita nukilkan, sebenarnya bukan daripada kita,
maka kita kena sandarkan kepada siapa pengucapnya atau siapa yang menyampaikannya yang asal. Siapa yang buat macam tu, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkatan pada ilmunya dan juga hidupnya. Wa man anifa min dhalika wa awhama fima ya'khudhu min kalami ghairihi annahu lahu fahuwa jadirun alla yuntafa'a bi ilmihi wa la yubaraka lahu fi halih. Tapi siapa yang enggan melakukan demikian dan dia membuat kesamaran pada apa yang dia ambil daripada ucapan orang lain, bahawa seolah-olah ucapan itu daripada dirinya sendiri, maka sewajarnya lah orang itu tidak dapat diambil manfaat daripada ilmunya dan dia juga tidak diberkati pada hidupnya. Ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingatkan, kalau satu orang tu, satu ucapan atau satu perkara dalam ilmu yang mana dia jumpa orang tu cakap, tapi lepas tu dia nukilkan, dia sebenarnya hanya nukil je, ataupun kita kata kalau bahasa Indonesia kerana mereka panggil cuplikan, mereka ambil daripada orang lain, tapi dia tak bagi tahu siapakah, daripada mana sumber asal. Seolah-olah dia sandarkan kepada dirinya, dia yang cakap. Maka Imam Nawawi rahimahullah kata orang macam ni tak akan dapat diambil manfaat daripada ilmunya dan juga tak akan diberkati pada hidupnya. Orang tak akan dapat ambil manfaat. Bahkan dalam istilah sekarang, para ulama memanggil itu sebagai sariqah ilmiah. Perbuatan tidak menyandarkan sesuatu ucapan kepada pengucapnya atau penulisnya asal, itu adalah satu perbuatan mencuri ilmu. Sariqah ilmiah maknanya mencuri secara ilmiah, mencuri ilmu. Ini pun berlaku, bahkan selalu berlaku juga. Daripada zaman dulu berlaku sampailah ke kemudian. Dan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala ada karang satu kitab khusus dalam bab ini, dalam bab yang mana menerangkan sariqah ilmiah ni, curi ilmu orang lain tapi tak sandarkan kepada siapa pengucapnya yang asal. Walam yazal ahlul ilmi wal fadli ala idafatil fawaidi ila qailiha. Ahli ilmu dan orang yang mempunyai kelebihan, mereka sentiasa menyandarkan faedah-faedah kepada pengucapnya yang asal. Fanas'alullah ta'ala at-taufiqa lidzalika daima. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sentiasa memberi kepada kita taufik untuk perkara tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Abu Amr rahimahullahu ba'da an haka aqwal al-a'immati fi ta'yin al-ahadith allati 'alayha madarul Islam wa ikhtilafahum fi a'yaniha wa 'adadiha fabalagat 26 haditha. Telah berkata oleh Syekh Abu Amr rahimahullah, Syekh Abu Amr di sini ialah Syekh Abu Amr Ibn Salah. Telah berkata oleh Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullah, selepas beliau memberitahu mengenai perkataan-perkataan para ulama dalam menentukan berapakah bilangan hadis yang merupakan tonggak dalam Islam dan ikhtilaf para ulama pada menentukan hadis tersebut dan bilangannya, maka kesemua hadis itu fabalagat 26 haditha. Kesemua hadis itu telah sampai kepada 26 hadis. Maknanya mula-mula Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, beliau telah menjelaskan berkenaan dengan para ulama telah cari hadis tu dan mereka telah tentukan mana satu hadis tu, berapa bilangan dia. Jadi kemudian Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala telah sampaikan 26 hadis yang merupakan tonggak dalam Islam, hasil daripada usaha beliau dan hasil daripada kajian beliau. Dan beliau satu orang alim besar dalam bidang hadis. Jadi hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala ialah kesemuanya ada berapa? Kesemuanya ada 26 yang dikatakan tonggak Islam.
Tapi kemudian lepas tu datang ulama yang lain, mereka telah tambahkan. Siapa? Iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah tambahkan lagi berapa? 26. Beliau telah tambahkan lagi sampai jadi 42 hadis. 42 tolak 26 berapa? 16 hadis. Beliau telah tambah 42 tolak dengan 26, 16 hadis. Beliau telah tambah lagi 16 hadis yang mana merupakan tonggak di dalam Islam. Maksudnya Imam Ibn Salah sebut 26, Imam Nawawi tambah lagi 16, jadi 42 hadis. Jadi 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala itu 26 daripada Al-Imam Ibn Salah, dan yang selebihnya tambahan daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dinamakan kitab Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala itu dengan panggilan yang masyhur Matan Arba'in. Matan hadis 40, hadis 40. Dan ini antara matan yang paling makbul, yang dibaca, dihafal, disebarkan, kerana para ulama berkata kerana satu pertama kerana kehebatan Imam Nawawi, dan juga satu lagi ialah kerana keikhlasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan sudah pasti juga keikhlasan itu mengalir, pahala itu juga mengalir kepada Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu taala, kerana beliau juga merupakan asal kepada kitab tersebut. Jadi sebahagian daripada hadis yang mana 26 itu, 26 hadis itu telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang lain, iaitu di dalam kitab ini. Dalam kitab ini beliau datangkan 29 hadis. Maknanya 26 beliau tambah 3, jadi 29 hadis. Dan dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullahu taala telah sebutkan 30 hadis. Mana beliau tambah 4 hadis. Mana dalam kitab ini beliau telah sebutkan 29 hadis. Mana tambah 3 hadis daripada 26 tu. Dan dalam kitab Al-Adhkar beliau sebutkan 30 hadis, mana tambah lagi 4 hadis. Baik, sekarang kita akan mulakan baca hadis tersebut. Hadis-hadis yang mana merupakan madarul Islam. Hadis yang merupakan paksi ataupun tonggak dalam Islam. Ahaduha hadithu innamal a'malu binniyat. Okey, hadis yang pertama ialah hadis innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan-amalan bergantung kepada niat-niatnya. Ini kita dah baca sebelum ini. I'lam anna niyata fil lughati al-qasdu. Imam Nawawi rahimahullah dia juga syarahkan sedikit-sedikit yang penting-penting berkenaan dengan hadis tersebut. Beliau berkata, ketahuilah bahawasanya niat itu pada lughah, mana pada segi bahasa Arab, ialah memberi makna al-qasdu. Al-qasdu ialah memberi makna menyahajai untuk melakukan satu perbuatan. Yuqalu nawaitu syai'a idza qasadtahu wa azamta alaihi biqalbi. Dikatakan, maknanya dikatakan dalam bahasa Arab, mana orang Arab kata nawaitu syai'a, aku berniat untuk perkara tersebut. Apa makna dia? Iaitu apabila kamu menyahajai untuk melakukan perbuatan tersebut dan kamu berazam untuk melakukannya dengan hati kamu. Itu makna niat. Waqila, katakan asluha at-talabu. Asal lafaz niat ni, asal niat ini ialah daripada at-talab. Maksudnya asluha, asal makna niat ini ialah at-talab. Talab makna dia ialah keinginan. Keinginan. Yuqalu, dikatakan, makna dalam bahasa Arab dikatakan li fulanin indi niyatun wa nawah. Tengok, orang Arab guna niyatun wa nawah. Ai talibatun wa hajah. Li fulanin indi niyatun wa nawah. Apa terjemah dia? Iaitu si fulan itu dia mempunyai keinginan dan keperluan keperluan terhadapku. Maksudnya orang tu dia ada hajat
dan dia ada keperluan atau kehendak yang dia inginkan daripada aku. Si fulan mempunyai keinginan dia ataupun hajat yang nak disampaikan kepada aku. Wa yajuzu fiha at-tashdid wa at-takhfif. Harus atau boleh dibaca pada lafaz niat ini, boleh dibaca dengan tasydid, sabdu, ataupun dibaca dengan takhfif, makna tidak ada sabdu. Tasydid macam mana? Maknanya niyah. Dekat ya tu dibaca niyah, ada tasydid, niyah. Ataupun boleh dibaca dengan tidak ada tasydid, takhfif, niyah. Sama ada niyah, an-niyatu ataupun an-niyatu. Baik. Al-hadithu tsani, hadis yang kedua. Al-hadithu tsani, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadha hadithun muttafaqun ala sihhatih, rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengadakan perkara baru ataupun mereka-reka perkara baru dalam urusan agama kami ini, yang perkara itu bukanlah daripadanya, maknanya daripada agama ini, maka perkara yang direka-reka itu ialah tertolak ataupun ditolak. Hadis ini ialah hadis yang disepakati kesahihannya. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua, maknanya dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna. Dalam satu riwayat yang lain dalam kitab sahih Muslim, riwayat Imam Muslim, iaitu ada sedikit perbezaan, iaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan mengikuti urusan agama kami ini, maka amalan itu tertolak. Jadi kemudian di bawah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah jelaskan wa makna raddun, dan makna raddun dalam hadis tu kan fahuwa raddun, wa makna raddun mardudun kal khalqi bermakna al-makhluq. Raddun itu ialah walaupun lafaznya lafaz masdar, tetapi memberi makna isim maf'ul. Makna raddun memberi makna mardud. Jadi seperti mana al-khalqu, makna dia ialah makhluk. Kalau kita sebut al-khalq, kita akan terjemah makhluk, makna ciptaan. Begitu juga raddun memberi makna mardud, makna ditolak atau tertolak. Itu dari segi bahasa Arab sahaja, penjelasan dari segi bahasa Arab. Baik, dalam hadis ini ialah sebenarnya selalu berlaku salah faham terhadap hadis ini, iaitu seolah-olah banyak orang faham bahawa hadis ni tak boleh buat perkara baru langsung dalam Islam. Bukan begitu. Yang dimaksudkan dalam hadis ini menurut penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan imam-imam yang lain, imam-imam hadis yang lain yang muktabar, yang maksud hadis ni ialah barang siapa yang buat satu perkara baru dalam agama, yang mana perkara itu ialah tidak ada sandaran daripada Islam, maknanya tidak ada sandaran perkara itu bercanggah dengan syariat Islam, maka perkara itulah tertolak di sisi Allah Ta'ala. Kalaulah satu perkara baru itu diadakan, walaupun pada zaman Nabi SAW tak ada, kemudian yang diadakan, kemudian yang dilakukan dalam urusan agama, tetapi perkara itu tak bercanggah dengan syariat, perkara itu tak bertentangan dengan syariat, walaupun dia baru, tetapi ia tidak tertolak di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini antara hadis yang sangat penting untuk difahami. Biasa kadang orang kata ini hadis ni biasa digunakan dalam bab bid'ah. Jadi bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini, bid'ah yang tertolak, ialah perkara bid'ah yang baru
yang tidak ada sandaran di dalam syariat. Maknanya dia bercanggah dengan syariat, maka itu yang tertolak. Tetapi kalau mana-mana perkara baru, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada, kemudian diadakan, tetapi perkara itu tak bercanggah dengan syariat, perkara itu tidak termasuk dalam bid'ah yang tertolak, tidak termasuk di dalam apa yang dimaksudkan tertolak di dalam hadis ini. Jadi itu saja penerangan yang ringkas yang boleh diberikan supaya kita tidak menggunakan hadis ini mudah-mudah untuk menyalahkan sesuatu amalan atau perkara yang dilakukan yang baharu oleh orang selepas zaman Nabi SAW. Jadi yang perlu dinilai ialah adakah perkara itu bertepatan dengan syariat dan tidak bercanggah dengan syariat. Maka ia adalah tidak termasuk dalam hadis ini. Tapi kalau tak bertepatan dengan syariat, melanggar syariat, maka ia tertolak, maka itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Baik. Hadis yang seterusnya, al-haditsu tsalitsu an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram pun jelas. Dan di antara kedua-duanya itu, antara halal dan haram itu, ada perkara yang samar-samar atau perkara-perkara syubhat, perkara mustabihat, perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Famanittaqash syubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindarkan dirinya atau menjauhkan dirinya daripada perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh atau terjebak dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia jatuh dalam perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi. Seperti mana seorang pengembala yang menggembala berhampiran kawasan larangan. Kawasan larangan. Maka mudah sekali binatang gembalaannya akan masuk ke dalam kawasan larangan dan meragut rumput di kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahawa sesungguhnya setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah Ta'ala ialah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dalam jasad, dalam badan manusia ada seketul daging. Sekiranya baiknya ia, maka baiklah keseluruhan jasad. Sekiranya rosak daging tersebut, maka rosaklah keseluruhan jasad. Ketahuilah bahawa daging itu ialah qalb, iaitu kalbu. Daging itu ialah kalbu, iaitu hati. Hadha hadithun muttafaqun ala sihhati. Hadis ini disepakati kesahihannya. Rawainahu fi sahihaihima. Kami meriwayatkan hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah jelaskan lafaz yushiku dibaca dengan bi dhammil ya wa kasri shin. Dibaca dengan didammahkan huruf ya, yu, dan dikasrahkan shin, shiku, yushiku. Ay yusri'u, maknanya segera, maknanya mudah, ataupun silap-silap boleh akan binatang tu akan langgar dan akan pergi meragut rumput di kawasan larangan. Hadis ini, hadis yang ketiga ini
Nabi SAW nak tekankan kepada kita, ada perkara yang halal dan ada perkara yang haram. Satu lagi ialah perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar. Perkara yang samar-samar ni maknanya dia ada kemungkinan halal dan juga ada kemungkinan haram. Jadi nak kata haram pun boleh. Mana ada dalil yang mana mengatakan bahawa dia antara halal dan haram. Jadi perkara ini dipanggil mushtabihat ataupun syubhat. Dalam hadis ni baginda SAW menerangkan atau menggalakkan kepada kita supaya menjauhi perkara syubhat. Satu orang kalau jauhi perkara syubhat, maka dia juga akan mudah untuk jauhi perkara haram. Kalau dia terjebak dalam perkara syubhat, dia juga akan mudah untuk terjebak dalam perkara haram. Jadi Nabi SAW bagi perumpamaan, iaitu macam satu orang bawa binatang pergi meragut kambing, meragut di kawasan dekat tepi-tepi kawasan larangan. Kan kalau kita pergi, kalau kita tengok kadang ada kawasan yang kita kata rizab kerajaan sebagai contohnya, rizab raja. Kawasan tu tak boleh masuk. Satu orang kalau bawa kambing dia pergi dekat-dekat kawasan tersebut, dan oleh kerana dia pergi bawa ke kawasan batasan dekat-dekat, jadi kadang mungkin ada seekor dua kambing dia akan terlepas masuk dalam kawasan larangan tersebut. Maka begitulah perkara yang Allah haramkan tu macam kawasan larangan. Kalau kita melakukan perkara syubhat, kita terjebak dalam perkara syubhat, bermakna kita berada di batasan dekat-dekat dengan perkara haram. Jadi kita akan mudah melangkah untuk masuk dalam perkara haram. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW ingatkan, perkara halal dan haram ni bukan perkara main-main. Kerana dia akan menjadi darah daging kita. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW jelaskan bahawa apa yang kita ambil akan bagi kesan pada hati. Jadi maknanya apa yang kita makan, dia akan bagi kesan pada hati. Jadi kalau kita makan perkara haram atau syubhat, dia akan bagi kesan pada hati kita. Kalau kita makan perkara yang baik, maka hati kita baik, amalan yang keluar daripada jasad kita pun baik. Kalau kita makan benda yang tak baik, maka hati kita pun rosak. Dia akan memberikan kesan pada amalan kita pun akan rosak. Jadi hadis ni menerangkan maknanya penting untuk kita menjaga pendapatan kita dan jauhi perkara syubhat, dan kita kena pastikan hati kita ni baik. Bila hati baik, maka amalan yang lahir daripada jasad, daripada badan juga akan jadi baik. Sampai itu saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita manfaat dan keberkatan daripada hadis yang kita baca tadi. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.